Assalamualaikum, apa khabar semua? Bertemu kembali kita dalam sesi PDPR Pendidikan Islam tahun 3. Pada hari ini kita akan belajar tajuk Al-Quran, Tajwid, Hukum Iqlab. Sila buka buku teks muka surat 33. Standard pembelajaran 1.6.1 Mengenal pasti kalimah dan potongan ayat yang mengandungi bacaan iqlab dengan betul. Objektif pembelajaran 1. Murid dapat mengenal pasti 3 daripada 5 kalimah dan potongan ayat yang mengandungi bacaan iqlab dengan betul. Baiklah murid-murid, sebelum kita mulakan pembelajaran kita pada hari ini, sila buka buku teks kamu muka surat 33. Kamu cari bahagian yang sama dalam skrin, tajuknya iqlab. Sebentar lagi kita akan belajar hukum tajwid iqlab. Harap bersedia. Baiklah murid-murid, pada minggu ini kita sambung lagi belajar berkaitan dengan Al-Quran, hukum tajwid, iaitu hukum nun sakinah, nun bertanda mati atau tanwin, iaitu hukum tajwid iqlab. Mari kita belajar. Pada minggu ini kita akan sambung belajar hukum tajwid, iaitu iqlab. Iqlab ialah nun bertanda mati atau tanwin bertemu dengan huruf ba. Huruf apa murid-murid? Hanya bertemu dengan huruf ba. Jadi hukum itu bacaannya adalah iqlab. Bagaimana cara baca? Sebentar lagi kita akan belajar. Huruf apa murid-murid? Iqlab. Nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf ba. Itu namanya hukum iqlab. Faham ya murid-murid? Baiklah murid-murid, siapa tahu bagaimana cara kita nak baca hukum iqlab? Siapa boleh sebut? Mari kita baca dahulu cara nak bacaan iqlab. Okey. Nun sakinah ataupun nun mati ditukar kepada mim. Nun sakinah ditukar kepada mim. Diikhfakan mim dengan mengekalkan dengun pada mim. Kita ulang sekali lagi. Nun sakinah ataupun nun mati ditukar kepada mim. Nun sakinah ditukar kepada mim. Diikhfakan mim dengan mengekalkan dengun pada mim. Baiklah murid-murid, sila perhatikan pada contoh yang pertama. Ustaz dah gariskan pada tempat yang terdapat hukum iqlab, iaitu nun mati bertemu dengan huruf ba. Kemudian terdapat huruf mim kecil di atasnya. Di situlah terdapat hukum bacaan iqlab. Siapa boleh sebut bagaimana bunyinya kalimah ini? Mari kita baca bersama-sama. La yumbazanna. Sekali lagi. La yumbazanna. Apabila menyebut huruf nun yang bertanda sakinah, nun mati, tukarkan nun itu kepada huruf mim. Sekali lagi. La yumbazanna. Semasa menyebut, kamu dikenaki
menutup mulut, merapatkan bibir. La yumbazanna. Okey, bagus. Baiklah, cuba lihat pada contoh hukum iqlab yang kedua. Tadi Ustaz dah jelaskan cara bacaannya, iaitu nun sakinah, nun yang bertanda mati, ditukar kepada huruf mim. Mari kita baca bersama-sama. Mim bakliha. Sekali lagi. Mim bakliha. Pastikan mulut kamu ditutup rapat apabila menyebut hukum iqlab. Mim bakliha. Bagus. Baiklah murid-murid, sila perhatikan pada contoh yang ketiga. Mari kita baca bersama-sama. La nasfa'an bin nasiyati. Sekali lagi. La nasfa'an bin nasiyati. Bagus. Sekali lagi. La nasfa'an bin nasiyati. Sila perhatikan pada tempat yang Ustaz dah garis. Apabila ain bertanda tanwin, kemudian ada huruf mim kecil dan bertemu dengan huruf ba, maka di situ terdapat hukum bacaan iqlab. Cara baca, kita merapatkan bibir, menutup mulut ketika membacanya. Sekali lagi. La nasfa'an bin nasiyati. Bagus. Baiklah, seterusnya sila perhatikan contoh hukum iqlab yang keempat. Mari kita baca dahulu. Mari baca bersama-sama. Yauma izin bi jahannam. Sekali lagi. Yauma izin bi jahannam. Bagus. Sekali lagi. Yauma izin bi jahannam. Sila perhatikan pada tempat yang Ustaz dah gariskan. Apabila huruf zal bertanda tanwin, kemudian ada huruf mim kecil bertemu dengan huruf ba, kita hendaklah menyebut dengan menutup bibir rapat ataupun menutup mulut. Sekali lagi. Yauma izin bi jahannam. Bagus. Baiklah murid-murid, sila perhatikan contoh yang kelima, hukum iqlab. Ustaz telah gariskan pada bacaan yang terdapat hukum bacaan iqlab. Siapa boleh sebut cara sebutan yang betul? Ada tak yang boleh menyebutnya? Baiklah, mari kita baca bersama-sama. Wa anta hillun bihazal baladi. Sekali lagi. Wa anta hillun bihazal baladi. Sekali lagi. Wa anta hillun bihazal baladi. Baiklah murid-murid, tadi kita dah sebut 5 kalimah yang terdapat hukum bacaan iqlab. Ustaz harap kamu boleh baca berulang-ulang kali daripada contoh yang pertama sampai contoh yang kelima. Ustaz harap kamu boleh menyebutnya dengan betul. Baiklah murid-murid, aktiviti kita yang pertama pada minggu ini, kamu dikenaki baca 3 daripada 5 kalimah hukum bacaan iqlab dan hantar rakaman suara bacaan kamu. Kamu boleh pilih daripada 5 kalimah ini hanya baca 3 saja.
untuk melihat sama ada kamu telah fasih ataupun dapat membaca hukum iqlab dengan betul. Itu aktiviti kita yang pertama. Faham ya? Baiklah, seterusnya aktiviti yang kedua. Tulis 4 kalimah ini, kemudian gariskan tempat yang terdapat hukum bacaan iqlab di dalam buku tulis kamu. Dah siap? Kamu boleh hantar kepada ustaz ya. Faham ya murid-murid? Baiklah murid-murid, demikianlah tadi sesi pembelajaran kita. Tajuknya Al-Quran, iaitu hukum tajwid, hukum iqlab. Ustaz harap kamu semua dapat membaca dengan sebutan yang betul dan dapat menyiapkan tugasan yang diberikan. Untuk hari ini itu saja. Selamat belajar. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.